Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la shabiha wa la mathila lahu ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر علائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang penuh barakah, subuh yang pertama daripada bulan Ramadan al-Mubarak, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berhimpun di tempat yang penuh barakah ini, dalam satu majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan majlis yang disukai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Majlis yang turun ke dalamnya itu ketenangan daripada Allah, dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh golongan para malaikah, serta dimuliakan mereka-mereka yang hadir di dalam majlis yang seumpama ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman,
Allah Subhanahu wa taala terima segala amal kebaikan yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, serta Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadr, serta diberikan kesempatan kepada kita untuk kita beramal ibadat pada malam tersebut, berdoa pada malam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung tuan-tuan mereka-mereka yang dipanjangkan umur mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Karena apa tuan-tuan? Ramadan itu ia adalah satu bulan di mana ditunggu-tunggu oleh golongan para salihin. 6 bulan sebelum masuknya Ramadan, sebelum datangnya Ramadan, golongan para salihin sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur mereka, lalu dipertemukan mereka dengan Ramadan al-Mubarak. Khususnya pada bulan Rajab dan Sya'ban, sentiasa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan setelah tamatnya Ramadan tuan-tuan, setelah mana Ramadan melabuhkan tirainya, maka 6 bulan setelah itu mereka akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima segala amal kebaikan, amal kebajikan yang mereka lakukan ketika di bulan Ramadan dan Mubarak. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang lain. Aura Ramadan itu tuan-tuan begitu terasa. Buktinya tuan-tuan, kita melihat bagaimana manusia begitu rajin, begitu bersemangat untuk melakukan pelbagai jenis kebaikan. Semangat untuk tunaikan solat berjamaah di masjid dan di surau, semangat untuk membaca Al-Quranul Karim, diadakan kumpulan-kumpulan grup-grup tadarus Al-Quranul Karim yang mana mereka berusaha untuk mengkhatamkan 1 juzuk pada setiap hari, dan pada akhir Ramadan mereka berhasil untuk mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Bulan di mana manusia berlumba-lumba untuk melakukan infak, bersedekah, membantu golongan-golongan fakir miskin, golongan anak yatim, ibu tunggal dan sebagainya. Subhanallahil azim. Keberkatan di bulan Ramadan ini tuan-tuan, ia adalah satu keberkatan yang tak boleh dinafikan, bahkan ia terlihat dengan zahir pandangan mata kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asy-syayatin." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu syurga. Pintu syurga tuan-tuan kesemuanya ada 8 pintu. Wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka yang kesemuanya ada 7 pintu. Wa suffidatis syayatin, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan yang besar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keistimewaan yang ada di bulan Ramadan al-Mubarak. Apabila pintu-pintu syurga dibuka dengan begitu luas, maka ini menandakan rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas pada bulan Ramadan al-Mubarak. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dinyatakan juga dalam hadis tersebut bahawasanya syaitan-syaitan yang besar dibelenggu oleh golongan para malaikat. Maka ini mempermudahkan bagi sebahagian manusia untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam,
Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan begitu mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan diberikan keampunan kepadanya terhadap dosa-dosa yang telah lalu dilakukan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah satu fadilah, satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya ketika di bulan Ramadan al-Mubarak, di mana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan begitu mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka nescaya akan diberikan keampunan kepadanya terhadap dosa-dosa yang telah lalu dilakukan. Maknanya apa tuan-tuan? Seseorang itu tuan-tuan boleh jadi setelah mana berlalunya Ramadan, dia keluar daripada Ramadan ataupun Ramadan meninggalkannya dalam keadaan dosa-dosanya telah pun terhapus, telah pun terhapus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan al-Mubarak. Subhanallahil azim. Kelebihan yang seumpama ini tuan-tuan tidak ada pada bulan-bulan yang lain, melainkan di bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan al-Mubarak, yang disifatkan oleh golongan para anbiya Ramadan sayyidus syuhur. Ramadan al-Mubarak merupakan penghulu bagi sekalian bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kullu amal ibni adam yudha'af, al-hasanatu bi'ashrati amthaliha ila 700 dha'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, yad'u ta'amahu wa shahwatahu min ajli lis-sa'imi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, wala khulufu famis sa'im atyabu 'inda Allahi min rihil misk, was-sawmu junnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam yang dilakukannya itu akan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 kali ganda hinggalah kepada 700 kali ganda. Setiap amalan yang kita lakukan tuan-tuan, setiap amal kebaikan yang kita lakukan, pahalanya itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 kali ganda kepada 700 kali ganda. Sebahagian manusia tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, boleh jadi dia bersedekah dengan RM1 dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, begitu mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari akhirat kelak dilihat RM1 yang disedekahkannya itu mengundang pahala seumpama dia bersedekah sebanyak RM700. Sebab apa tuan-tuan? Pahalanya itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul SAW seperti mana yang warid dalam hadis kursi, setiap amalan anak Adam itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu dari 10 kali ganda kepada 700 kali ganda. Illa saum, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, kerana sesungguhnya puasa itu dikerjakan kerana-Ku dan akulah yang akan mengurniakan ganjaran terhadap ibadat puasa yang dikerjakan tersebut. Yakni
dalam arti kata yang lain tuan-tuan, pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya itu tuan-tuan tidak diketahui berapakah gandaannya itu. Boleh jadi gandaannya itu tuan-tuan melebihi 700 kali ganda. Subhanallahil azim. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini istimewanya ibadat puasa di bulan Ramadan. Gandaannya itu begitu banyak sehingga kita tidak mengetahuinya. Kemudian dinyatakan juga dalam hadis tersebut, seseorang hamba itu meninggalkan makan minumnya serta syahwahnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di bulan Ramadan, maka bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan tatkala dia berbuka puasa, dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan tatkala dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia melihat betapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan terhadap ibadat puasa yang telah dikerjakannya. Subhanallahil azim. Dan ini tuan-tuan memang terzahir bagi orang yang berpuasa tuan-tuan, kegembiraan yang mereka kecapi, salah satunya tuan-tuan adalah kegembiraan tatkala berbuka puasa. Subhanallahil azim, dengan juadah makan minumnya dan berhimpunnya dia bersama dengan kaum kerabat, ahbab, orang-orang yang dikasihinya, berbuka bersama-sama, makan bersama-sama, maka tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pastinya mengundang kegembiraan dalam diri seseorang insan. Dan gembira yang kedua tuan-tuan, apabila dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diperlihatkan kepadanya itu betapa besar pahala di atas ibadat puasa yang telah dikerjakannya ketika di atas dunia. Subhanallahil azim. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinyatakan lagi dalam hadis tersebut, wala khulufu famin shaim atyabu indallahi min rihil misk. Yani kalau kita terjemahkan secara literal, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada rihil misk, daripada bau kasturi. Apa maksud di sini tuan-tuan? yakni pahala bagi mereka yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ternyata lebih besar daripada pahala yang Allah Ta'ala gunakan bagi mereka yang memakai bau-bauan dari kasturi untuk tunaikan solat berjamaah. Orang yang nak tunaikan solat jamaah tuan-tuan, diletakkan bau-bauan kasturi ataupun atar kasturi sebagai contoh untuk ditunaikan solat jamaah. Kalau dilakukan itu tuan-tuan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada pahala baginya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pahala orang yang berpuasa ini ternyata lebih besar daripada pahala yang Allah Ta'ala gunakan kepada mereka-mereka yang mengenakan ataupun yang memakai bau-bauan untuk mereka tunaikan solat secara berjamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dinyatakan lagi tuan-tuan dalam hadis tersebut, was-shaumu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Ya, perisai tuan-tuan, seumpama perisai yang mempertahankan seseorang itu daripada terjerumus ke lembah maksiyah, daripada terlibat dengan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang lain, hadis riwayat Al-Bukhari, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Abi Jamrah dalam Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, satu hari puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan muka hamba-Nya tersebut daripada neraka selama 70 tahun.
Sehari puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka dijauhkan muka kita tuan-tuan daripada api neraka selama 70 tahun. Subhanallahil azim. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah tuan-tuan, Ramadan ini ia adalah satu bulan yang sangat-sangat istimewa. Ia adalah musim untuk seseorang itu melakukan kebaikan dan ketaatan. Ia adalah bulan yang penuh barakah, dan seperti mana yang warid dalam sebuah hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ramadan itu 10 yang terawal penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan 10 yang berada di pertengahannya itu penuh dengan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan 10 yang terakhir daripada bulan itu tuan-tuan, bulan Ramadan itu ada padanya pelepasan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya daripada api neraka. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ia bukanlah satu bulan untuk seseorang itu memberi alasan kononnya letih maka dia tidak memperbanyakkan amal kebaikan dan amal ketaatan. Kononnya lapar maka dia tidak memperbanyakkan amal kebajikan, amal-amal soleh pada bulan tersebut. Tidak tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, kita lihat bagaimana golongan para sahabi, mereka ketika mana di bulan Ramadan al-Mubarak, mereka bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita melihat mereka tuan-tuan bagaimana mereka menyertai baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berikan alasan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam atas konon-kononnya letih, lapar dan dahaga. Mereka tidak mahu untuk berperang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Semangat yang ditunjukkan oleh golongan para sahabi tuan-tuan dalam mentaati baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan menggandakan usaha serta amal kebajikan, amal soleh di bulan Ramadan, maka itu tuan-tuan wajar kita semua contohi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau kita lihat tuan-tuan kepada sirah ataupun kepada kisah-kisah umat yang terdahulu, kita dapat lihat betapa mereka ini golongan yang begitu bersemangat melakukan kebaikan, dan semangat mereka berkali-kali ganda lebih hebat tuan-tuan ketika di bulan Ramadan al-Mubarak. Seperti mana yang pernah disebutkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang sangat pemurah. Akan tetapi baginda menjadi lebih pemurah berkali-kali ganda tatkala baginda berada di bulan Ramadan al-Mubarak. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benarlah kata para salihin, adatus sadat sadatul adat, yakni adat kebiasaan yang ditelusuri oleh golongan-golongan para salihin, golongan-golongan yang tinggi martabatnya, yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan adat-adat yang utama yang perlu kita telusuri padanya. Adatus sadatul adat, adat-adat kebiasaan yang ditelusuri oleh golongan para salihin, oleh golongan-golongan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat darjat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sadatul adat. Ia merupakan di antara adat-adat yang utama untuk kita telusuri dalam kehidupan kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat masya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, Al-Imam An-Nakhai setiap 3 hari beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali.
Setiap 3 hari beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali. Akan tetapi tuan-tuan, apabila masuk saja 10 malam yang terakhir, beliau mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali. Subhanallahil azim. Beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sekali. Dan Al-Imam Qatadah, jika di luar Ramadan tuan-tuan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan setiap 3 malam beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali. Dan pada 10 malam terakhir, tiap-tiap malam beliau mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Subhanallahil azim. Maknanya ada kemajuan tuan-tuan, ada peningkatan dari sudut amal ibadah yang dikerjakan oleh beliau, daripada sebelum masuknya Ramadan, kemudian masuknya Ramadan, dan apabila berada pada 10 malam terakhir, amal kebajikannya itu berlipat kali ganda tuan-tuan. Ditambahkan lagi dosnya itu, supaya dia dapat memanfaatkan kehidupannya ketika di bulan Ramadan, khususnya di saat-saat akhir di bulan Ramadan al-Mubarak. Manakala tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di bulan Ramadan al-Mubarak beliau mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di luar solat. Apatah lagi kalau dalam solat, Allahu a'lam. Di luar solat saja tuan-tuan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam Al-Quran. Dan kita tak tahu berapa kali beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam solatnya. Subhanallahil azim. Dan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu tuan-tuan, beliau pada bulan Ramadan al-Mubarak begitu bersemangat menghidupkan malam-malam pada bulan tersebut dengan melakukan qiyamul lail. Tak tinggal tuan-tuan qiyamul lail pada tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Dan tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan diriwayatkan tuan-tuan ketika beliau melakukan solat sunat witir, dalam satu rakaat witir tuan-tuan beliau mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk dalam satu rakaat. Subhanallahil azim. Lihat bagaimana tuan-tuan golongan para salihin, masya-Allah, begitu bersemangat, begitu berganda-ganda tuan-tuan amal kebaikan yang dilakukan oleh mereka di bulan Ramadan al-Mubarak, khususnya pada 10 malam yang terakhir. Dan kalau kita lihat tuan-tuan pada seorang sahabat, Abdullah bin Abbas, yang digelar sebagai Turjumanul Quran. Abdullah bin Abbas tuan-tuan merupakan sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Al-Abbas, yang merupakan salah seorang daripada bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Abdullah bin Abbas tuan-tuan, beliau ketika masuk saja bulan Ramadan, beliau akan beriktikaf dalam masjid. Dan kata ulama, beliau melahirkan para ulama di sepanjang Ramadan. Subhanallahil azim. Bagaimana beliau begitu bersemangat mentarbiyah masyarakat serta menyampaikan ilmu serta menuntut ilmu di bulan Ramadan al-Mubarak, sehingga tuan-tuan masyhur kisahnya di mana Abdullah bin Abbas berjaya mengeluarkan para alim ulama ketika di bulan Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan pada hakikatnya ia adalah bulan ibadah, bulan untuk kita bertafannun dalam ibadah, yakni bulan untuk kita berseni dalam melakukan ibadah. Dalam berarti kata yang lain, untuk kita memperbanyakkan amal ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan yang penuh barakah ini. Ia bukanlah bulan untuk kita bertafannun dalam mempersiapkan juadah. Itu bukan adat golongan para salihin. Adat orang-orang saleh, bila masuk saja bulan Ramadan, maka mereka akan memperbanyakkan jenis-jenis ibadat yang mereka kerjakan. Adapun biasanya tuan-tuan golongan ahli dunia atau orang yang kebiasaan, bila masuk saja bulan Ramadan, bagi mereka menganggap bahawasanya Ramadan itu ialah satu bulan untuk berseni dalam menyediakan juadah. Maka kelihatan tuan-tuan di bulan Ramadan ada banyak juadah
yang sukar untuk kita jumpa di bulan-bulan yang lain. Subhanallahil azim. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya tuan-tuan, bulan Ramadan ialah bulan kezuhudan. Kata guru kami tuan-tuan, Al-Habib Dr. Ammar Al-Husaini hafizahullah taala, mereka-mereka yang berada di Habsyah, yang berada di Ethiopia, kaum muslimin di sana tuan-tuan, apabila masuk saja bulan Ramadan, maka mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka hanya makan emping jagung bersama dengan air kopi. Itu saja tuan-tuan makanan yang diambil oleh mereka pada tiap-tiap hari, di mana pada mereka akan fokus kepada amal kebajikan, amal ibadah yang mereka nak kerjakan, dan mereka tidak menyibukkan fikiran mereka tuan-tuan tentang apakah juadah yang nak mereka sediakan ketika di bulan Ramadan. Subhanallahil azim. Akan tetapi tuan-tuan, sebahagian di kalangan kita sepatutnya disibukkan fikirannya itu apakah target-target yang nak dilakukan ketika di bulan Ramadan, target yang nak dicapainya tuan-tuan daripada amal kebaikan di bulan Ramadan, tapi dia menyibukkan fikirannya itu dengan apakah juadah-juadah yang nak disediakan ketika berbuka puasa di bulan Ramadan. Sepatutnya tuan-tuan disibukkan dengan fikirannya itu dengan di manakah tempat-tempat yang perlu dia hadiri, dia pergi untuk menuntut ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan. Apakah majlis-majlis ilmu yang perlu diikuti, perlu dihadiri untuk top up dan untuk upgrade pengetahuannya itu. Akan tapi tuan-tuan, sebaliknya dia mencari di manakah masjid-masjid yang menyediakan juadah berbuka puasa yang hebat-hebat, yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Masjid itu yang dijadikan ranking, diutamakan untuk pergi ke sana, berbuka di sana. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah kita sebutkan pada awal tadi tuan-tuan, barang siapa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya kesempatan hidup di bulan Ramadan, maka itu satu nikmat. Sebahagian manusia tuan-tuan, Masya Allah, mereka begitu mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipanjangkan umur mereka untuk sampai di bulan Ramadan, supaya mereka dapat memanfaatkan Ramadan pada tahun tersebut sebagai peluang bagi dirinya untuk dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada api neraka. Akan tetapi tuan-tuan, sebahagian manusia Allah Ta'ala panjangkan umur mereka sehingga bertemu dengan Ramadan, tetapi tuan-tuan, malangnya mereka tidak menggunakan kesempatan hidup di bulan Ramadan itu untuk melakukan kebaikan dan ketaatan sebanyak mungkin kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfal lahu, bu'dan liman adraka walidayhi falam yudkhalahu al-jannah, bu'dan liman dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ialah satu bulan untuk kita berusaha sungguh-sungguh tuan-tuan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah, agar diterima bertaubat, agar kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan kita mohon pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh agar Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita, Allah Ta'ala terima taubat kita. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfal lahu, rugilah mereka-mereka yang dikurniakan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Ramadan, tetapi Ramadan meninggalkannya dalam keadaan dosanya masih lagi belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugilah mereka-mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti, melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapanya, tetapi dia mensia-siakan peluang untuk berbakti kepada ibu dan ayahnya
Sehingga tuan-tuan, walaupun dia digunakan kesempatan untuk berbakti dengan ibu ayahnya, tetapi ibu ayahnya itu bukan menjadi asbab dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Yakni dia mensia-siakan umurnya, mensia-siakan kesempatannya untuk berbakti kepada mak ayah. Sepatutnya dia berbakti kepada mak ayah, tetapi tuan-tuan tidak, dia mensia-siakan peluang tersebut. Bu'dan liman dzukirtu indahu wa lam yusalli alai, dan rugilah mereka-mereka yang disebutkan namaku pada mereka sedangkan mereka tidak mengucapkan selawat ke atasku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping kita memperbanyakkan amal kebaikan, amal ketaatan di bulan yang penuh barakah ini, maka marilah sama-sama tuan-tuan untuk kita memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana bulan yang seperti ini tuan-tuan digelarkan sebagai digelarkan oleh para ulama sebagai bulan keampunan. Syahrut taubah wa syahrul maghfirah, bulan taubat dan bulan keampunan. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam sebuah hadis yang lain tuan-tuan, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, at'imit ta'am wasilil arham wa salli bil laili wan nasu niyamun tadkhulil jannata bisalam. Ini ada beberapa kebaikan dan kebajikan yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, di mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan-amalan yang kalau aku lakukan maka ia menjadi asbab aku dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Abu Hurairah tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, apakah amalan-amalan yang kalau dilakukan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga dengan asbab amalan-amalan tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at'imit ta'am, hendaklah kamu memberi makan kepada manusia. Subhanallahil azim. Lagi-lagi kita di bulan Ramadan ini tuan-tuan, masya-Allah, ramai manusia yang berhajat di luar sana. Golongan fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Golongan-golongan apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongan anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal, yang mereka tuan-tuan dalam kesusahan, maka hendaklah kita memberi makan kepada mereka. Hatta walaupun orang tersebut bukanlah orang yang susah ataupun orang yang berhajat, kalau kita memberi makan kepada mereka kerana Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kita sediakan juadah berpuasa, juadah berbuka puasa bagi mereka tuan-tuan, subhanallahil azim, maka Allah taala akan kurniakan kepadanya seumpama pahala puasa yang diberikan oleh Allah taala kepada orang tersebut. Katakanlah tuan-tuan, kalau kita sponsor 100 orang untuk berbuka puasa, maka 100 set pahala puasa Allah Ta'ala kurniakan kepada kita tuan-tuan, di samping pahala puasa bagi diri kita yang kita kerjakan pada hari tersebut. Subhanallahil azim. Ini tuan-tuan adalah satu pintu kebaikan yang begitu besar. Subhanallahil azim. Di samping kita mendapat pahala sedekah, maka kita juga tuan-tuan mendapat pahala set pahala puasa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia yang lain. At'imit ta'am, maka ini adalah salah satu daripada memberi makan kepada orang lain. Ia adalah salah satu daripada pintu yang membawa manusia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Wasilil arham, dan hendaklah kamu menyambung silaturahim. Yang kedua, sambung silaturahim ni tuan-tuan, silaturahim di sini bukan dengan maksud yang biasa kita faham di kalangan orang Melayu. Orang Melayu melakukan kebaikan kepada sahabat handai, kepada jiran tetangga, maka itu dikira sebagai silaturahim. Dalam Islam bukan itu yang dikehendaki dengan istilah tersebut.
Bahkan menyambung silaturahim di sini tuan-tuan adalah maknanya menyambung hubungan dengan kaum kerabat, kita. Yani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, mereka-mereka yang ibu dan ayah kita dan ke atas, serta kita, serta adik-adik kita ke bawah. Itu yang dikatakan kaum kerabat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahim dengan cara kita memberikan ucapan sambutan selamat menyambut Ramadan sebagai contoh tuan-tuan. Maka itu jugalah salah satu usaha untuk kita menyambung silaturahim. Ataupun kita menghantar sedekah kepada mereka dalam bentuk tamar sebagai contoh, ataupun kita call mereka, tanya khabar dan sebagainya. Kita ucapkan tahniah sempena Ramadan, ataupun kita bertanya kepada mereka apakah hajat-hajat yang boleh kita bantu mereka. Maka itu tuan-tuan adalah salah satu daripada usaha untuk kita menyambung silaturahim dengan kaum kerabat kita. Kemudian tuan-tuan yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa shalli bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam." Dan solat ketika waktu malam sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Yakni melakukan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan tahajud. Bahkan solat malam tuan-tuan, ia adalah satu ibadat sunnah yang paling utama setelah ibadat solat fardu. Ibadat sunnah yang paling utama tuan-tuan setelah ibadat fardu adalah setelah solat fardu adalah melakukan solat pada malam hari ketika mana manusia sedang tidur, iaitu melakukan qiyamul lail. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan-amalan yang kalau dilakukan maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikanlah makan kepada manusia, sambunglah silaturahim dan solat malam, nescaya kamu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sejahtera. Tadkhulil jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan dan keamanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang boleh menyegarkan lagi semangat kita tuan-tuan, menambahkan lagi semangat kita untuk kita melakukan kebaikan dan kebajikan di bulan yang penuh barakah ini tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, kita ingat kepada kematian. Kematian itu adalah satu perkara yang pasti. Kematian itu tuan-tuan, ia datang secara tiba-tiba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau kita pergi ke kuburan, maka kita melihat tuan-tuan batu-batu nisan terpacak di hadapan kita. Yang mana ke semua batu nisan itu tuan-tuan, ia merupakan simbol kepada jasad-jasad yang disemadikan di bawah tanah tersebut. Di manakah mereka-mereka itu tuan-tuan dahulunya? Dahulu mereka-mereka itu tuan-tuan macam kita, dikurniakan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Mereka keluar bekerja macam kita, mereka pergi ke masjid macam kita, tunaikan solat jemaah di masjid macam kita, berpuasa macam kita, tunaikan haji macam kita, melakukan sedekah macam kita, membaca Al-Quranul Karim macam kita. Allahu Akbar. Akan tetapi tuan-tuan, di manakah mereka? Mereka sekarang ini tuan-tuan berada dalam tanah. Peluang untuk mereka melakukan kebaikan, menggandakan ketaatan kerana Allah Subhanahu wa taala, itu tuan-tuan telah pun tertutup. Adapun kita tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan kesihatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan umur kepada kita tuan-tuan. Maka hendaklah kita menggunakan nikmat umur dan nikmat kesihatan yang Allah taala kurniakan kepada kita ini tuan-tuan, untuk kita beribadat, melakukan amal ketaatan sebanyak mungkin kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan itu, ia menjadi asbab kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, lalu dimasukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa azab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai, beliau berkata, sungguh aneh mereka-mereka yang mengetahui bahawasanya dia akan mati pada satu hari nanti, maka bagaimana dia boleh lupa dengan kematian. Subhanallahil azim. Orang yang telah pun pasti yakin bahawasanya akan datang satu hari di mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka macam mana dia boleh lupa dengan kematian? Ini aneh, kata Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kata beliau lagi, aku begitu juga aku berasa aneh kepada mereka-mereka yang tahu pada satu hari nanti dia akan berpisah dengan segala perkara yang ada di atas dunia ini. Ia akan berpisah dengan kaum kerabatnya, dengan orang-orang yang dikasihinya, dia akan berpisah dengan anak-anak cucunya, dia akan berpisah dengan harta-harta yang dikumpulkannya. Tetapi kenapa dia masih lagi beria-ia menghabiskan umurnya, menghabiskan masanya di atas dunia ini dengan tenggelam, karam dengan kesenangan dunia serta bermewah-mewah di dalamnya. Dia menghabiskan umurnya di atas dunia ini dengan mencintai dunia, sedangkan dia tahu bahawasanya satu hari nanti dia akan berpisah dengannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau kita lihat tuan-tuan, Masya Allah, semangat bagi golongan para salihin. Allahu Akbar. Mereka ini tuan-tuan golongan yang hatinya begitu terpaut kepada akhirat. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, beliau selama puluhan tahun, kata ulama 20 tahun, ada kata 25 tahun, beliau menunaikan solat subuh tuan-tuan dengan menggunakan wudu isya'-nya. Subhanallahil azim. Abu Hanifah dan Nu'man bin Thabit al-Kufi menunaikan solat subuh dengan menggunakan wudu isya'-nya tuan-tuan selama 30 tahun. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapat lihat bagaimana mereka begitu bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam mereka dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka faham dan mereka sedar bahawasanya hidup di atas dunia ini hanya sekali, maka hendaklah digunakan kehidupan nikmat ataupun kesempatan hidup di atas dunia ini untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin bagi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan ini juga tuan-tuan ada satu malam yang mana malam itu tuan-tuan malam yang sangat-sangat istimewa. Subhanallahil azim. Yang mana malam tersebut tuan-tuan seperti mana yang warid dalam Al-Quranul Karim, barang siapa yang beribadat pada malam tersebut, maka pahala yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya seumpama dia beribadat selama 1000 bulan, iaitu lebih kurang dalam tempoh 83 tahun 4 bulan. Kalau dia bersedekah pada malam tersebut, maka sedekah yang dikerjakannya itu pahalanya seumpama dia beribadat selama 1000 bulan. Begitulah seterusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Yani hendaklah kalian memburu akan malam tersebut pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata baginda sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan begitu mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepadanya pahala, Allah Taala akan kurniakan kepadanya keampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu dilakukannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nahnu fi hadhihi dunya ayyamun qalilah wa ma baqiya lana fiha illa qalil
فلا يكون عملنا قليلا وعلمنا قليلا ونحن ما خلقنا في هذه الدنيا للهو واللعب وإضاءة الوقت. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, kita di atas dunia ini hanya sementara, dan yang tinggal, yang berbaki daripada umur kita, tuan-tuan, hanya sedikit. Hidup kita di atas dunia ini hanya sementara, dan yang berbaki daripada umur kita di atas dunia, tuan-tuan, hanya sedikit. Sebab apa? Kata Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, anfasul hayyi khutahu ila ajalih, nafas-nafas yang dihembuskan oleh seseorang anak Adam yang masih lagi hidup itu, ia seumpama langkah-langkah yang mendekatkannya dengan kematian. Setiap nafas yang kita hembuskan itu, ia seumpama langkah-langkah yang mendekatkan kita dengan kematian. Maka hidup kita di atas dunia ini hanya sementara, dan apa yang kekal daripada, apa yang berbaki daripada kehidupan kita, daripada umur kita di atas dunia ini, tuan-tuan, hanya sedikit. Maka kata ulama, fala yakunu amaluna qalila, maka oleh sebab itu janganlah kita biarkan amalan kita juga sedikit dan ilmu kita juga sedikit. Dan ingat bahawasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini bukan untuk kita bergelumang dengan maksiat, bukan untuk kita karam dengan perkara-perkara yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini bukan untuk kita mensia-siakan saat dan nikmat hidup yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, tuan-tuan, bukan untuk kita menghabiskan masa kita dengan perkara-perkara yang merugikan kita di atas dunia. Akan tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini adalah untuk ilmu dan ibadah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayuh sementara hayat masih di kandung badan, sementara kita masih dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan, maka hendaklah kita menghalakan penggunaan kehidupan kita di atas dunia ini, khususnya di bulan Ramadan, untuk ilmu dan ibadah. Perbanyakkan, tuan-tuan, kita perbanyakkan masa kita untuk kita habiskannya pada menuntut ilmu, dan perbanyakkan juga masa yang kita peruntukkan, tuan-tuan, di bulan yang penuh barakah ini untuk kita melakukan ibadat sebanyak mungkin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diinfakkan di bulan Ramadan al-Mubarak. Kalau kita lihat, tuan-tuan, dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, tak kala beliau menceritakan tentang bagaimana peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, menerusi kitab beliau Syama'ilul Muhammadi, di antara yang disebutkan, tuan-tuan, dalam hadis di antara yang disebutkan dalam kitab tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang sangat pemurah, dan baginda menjadi lebih pemurah, tuan-tuan, ketika di bulan Ramadan al-Mubarak. Ini satu contoh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baginda menjadi lebih pemurah, yakni baginda menjadi begitu banyak bersedekah, tuan-tuan, ketika di bulan Ramadan al-Mubarak. Maka ini selari dengan sabda Nabi yang kita bacakan sebentar tadi, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diinfakkan ketika di bulan Ramadan al-Mubarak. Orang yang menguliakan yang memberikan infak, yang memberikan sedekah ni, tuan-tuan, subhanallahil azim, orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya ketika di mahsyar kelak. Pada hari kiamat kelak, tuan-tuan, sebahagian manusia terseksa di bawah panas terik matahari, tetapi, tuan-tuan, kelihatan pada ketika itu sebahagian manusia mereka begitu tenang, begitu bahagia, tuan-tuan, berada di bawah naungan sedekahnya.
di bawah naungan sedekahnya yang telah diinfakkan tuan-tuan kerana Allah Subhanahu wa taala ketika di atas dunia. Subhanallahil azim. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam juga yang telah mengajarkan kepada kita tuan-tuan, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang insan, tidak akan berkurang harta seseorang hamba dengan sebab sedekah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita pegang, itu kaedah yang kita pegang. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta sama ada sebelum atau setelah kematiannya. Maka tak kala baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang hamba dengan sebab sedekah, maka kita pegang sungguh-sungguh tuan-tuan dengan kenyataan baginda tersebut, dan ini menjadikan kita untuk kita bersemangat menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda juga mengajarkan kepada kita yang kekal daripada harta kita. Yang kekal daripada harta kita tuan-tuan adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita pakai, yang kita habiskan untuk kegunaan kehidupan kita, kegunaan diri kita dan ahli keluarga kita, maka itu tidak kekal. Yang kekal adalah apa yang kita infakkan. Yang kekal daripada harta yang kita harta yang Allah Taala kurniakan kepada kita adalah apa yang telah kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat tidak tuan-tuan, supaya segala amal kebaikan yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan ini tuan-tuan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita lakukan amal ibadat tersebut berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Okey, ilmu adalah asas dalam melakukan satu amal ibadah. Kalau seorang itu dia melakukan amal ibadah bukan mengikut cara yang diperintahkan, orang lain puasa, dia puasa juga, tetapi puasanya tuan-tuan, puasanya itu tidak menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Puasanya itu dikerjakan dalam keadaan dia tidak menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, bahkan dia terlibat melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasanya itu. Orang lain puasa dapat pahala, dia puasa tak dapat apa-apa. Ditegah dirinya itu daripada beroleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim. Maka tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah tuan-tuan, ilmu adalah perkara yang sangat penting supaya amal ibadah yang dikerjakan oleh seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan akidah. Kalau seseorang itu dia melakukan siangnya dia berpuasa, malamnya melakukan qiyamul lail, mengkhatamkan Al-Quran sejuzuk, 2 juzuk, 3 juzuk pada waktu malam, akan tetapi kalau akidahnya itu tuan-tuan terpesong ataupun berseberangan, bercanggah dengan akidah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka sia-sia tuan-tuan amal kebaikan yang dilakukannya itu. Dia berpuasa, dia melakukan qiyamul lail, tapi dia meyakini Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arash, maka tuan-tuan amalannya itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Dia bukan muslim. Ataupun dia berpuasa, dia bersedekah, dia melakukan qiyamul lail, tapi dia meyakini bahawasanya Allah Taala ada anggota tangan, kaki, jari, betis dan sebagainya, maka ini juga tuan-tuan adalah perkara yang membatalkan Islam dan iman bagi orang tersebut. Dia berpuasa tetapi dia meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berada pada arah yang tertentu. Allah Taala berada dengan zatnya di langit, ataupun Allah Taala berada di mana-mana, maka segala amal kebaikan yang dilakukannya itu kecil ataupun besar tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah kita tuan-tuan meyakini bahawasanya Allah Taala adalah pencipta bagi segala sesuatu, termasuklah jasad dan segala perbuatan yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Taala bukan duduk bersemayam di atas arash, Allah Taala bukan di langit, bukan di bumi, dan bukan berada di mana-mana, kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mafhumnya, tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita semua daripada belenggu hutang. Allah Taala kurniakan zuriat yang ramai kepada kita, zuriat yang salih dan salihah. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak, cucu-cucu kita, ibu dan ayah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita. Dan kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan taufik dan Allah Taala kurniakan kepada kita kesempatan untuk kita beramal ibadat pada malam tersebut, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah Taala himpunkan kita pada malam ini pada pagi ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bijahi Sayyid Ahmad Ar-Rifai wa bijahi Syekh Abdul Qadir Jilani wa bijahi Syekh Abdullah Al-Amdari rahimahumullah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan selamat berpuasa dan mudah-mudahan amal kita diterima Ramadan Karim. Barakallahu fikum. Kita tahlil 3 kali dan kita salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wal mu'minina wal mu'minat. Akramakumullah.